Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahabbah, salam bahagia. Kita kembali dalam slot pendidikan Islam, program matrikulasi KPM. Jadi topik yang saya nak bincangkan hari ini adalah topik yang pertama dalam silibus kita. Topik ini juga merupakan topik pilihan untuk dijadikan topik untuk forum yang memperuntukkan 100 markah kepada pelajar-pelajar program matrikulasi KPM. So, hari ini topik yang pertama yang saya nak sentuh adalah konsep ilmu, falsafah ilmu. Seperti mana yang kita ketahui kan dalam surah Al-Alaq, tuntutan menuntut ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini jelas bahawa Allah menggesa kita untuk menuntut ilmu. Islam datang menggesa kita, mengajar kita, menggerakkan kita untuk menuntut ilmu. Pasal itulah Allah sebut dalam surah Al-Alaq tadi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah di situ dalam ayat pertama ni, surah Al-Alaq ini, itu merupakan satu tuntutan untuk menuntut ilmu. Jelas kepada kita, menuntut ilmu itu wajib, fardu ke atas setiap umat Islam. Okey, saya nak huraikan di sini, saya nak sentuh di sini bukti dan dalil ilmu pengetahuan itu terlalu dititik beratkan dalam Islam, dalam agama kita nan suci ini. Tahu atau tidak, pelajar-pelajar sekalian, pelajar-pelajar di luar sana, perkataan ilmu, alimah, alimun, disebut oleh Allah SWT, dinukilkan dalam ayat Al-Quran sebanyak 750 kali. Banyak tu, 750. Ini menunjukkan bahawa Islam itu terlalu mementingkan menuntut ilmu, gesaan menuntut ilmu. Sebab ilmu itulah akan membezakan kita, seseorang dengan seorang. Orang yang berilmu, bagaimana karakter dia. Orang yang tidak berilmu, bagaimana karakter dia. Orang yang berilmu, bagaimana dia menyelesaikan masalah. Orang yang tidak berilmu, bagaimana dia menyelesaikan masalah. Ada beza dia. Yang kedua, dalam Islam, orang yang berilmu ini, al-ulama, orang yang berilmu ini diberi sanjungan, kedudukan yang tinggi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jelaskan, orang yang mewariskan, orang yang meneruskan ilmu itu adalah pewaris Nabi. Alright. Dan bukti yang ketiga, Allah sebut dalam surah Az-Zumar yang memberi maksud, mafhumnya, katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Surah Az-Zumar ayat 9. Di sini Allah tanya kita, adakah ada beza antara yang berilmu dengan tak berilmu? Sudah pasti ada beza. Orang yang berilmu, cara penyampaian dia, cara dia bercakap, cara dia bertutur, cara pembawaan dia berbeza dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, cara huraian dia jelas, penuh fakta, ada dalil, ada hujah. Orang yang tak berilmu, tak macam tu. Bercakap sembrono, tak ada dalil, tak ada hujah. Okey, yang keempat, dalam surah Fatih ayat 28. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Pasal bila berilmu, kita mengetahui siapa pencipta. Bila kita berilmu, kita mengkaji alam ini, kita akan menjumpai siapa pencipta alam ini. So, jelaskan, ilmu dengan ilmu dapat membentuk diri kita menjadi manusia hebat. Okey, kita teruskan definisi ilmu. Ilmu itu berasal dari perkataan Arab, alima, ya'lamu, ilman. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sains. Maka ilmu itu adalah sesuatu yang mampu merubah kehidupan manusia. Ilmu itu mampu membezakan manusia yang berpengetahuan dengan manusia yang jahil. So, banyak sebenarnya definisi ilmu ni. Mengikut Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu ini sebagai hakikat suatu benda. Dan dia kata ilmu yang paling sempurna adalah ilmu yang dimiliki oleh Allah SWT. Ibn Khaldun, yang ni saya tertarik dan saya lebih suka ambil pengertian yang dinukilkan oleh Ibn Khaldun. Simple, jelas kita nak faham. Ilmu sebagai sesuatu
yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, panca indera mata, telinga, ataupun pengalaman-pengalaman, ataupun juga dengan pertolongan wahyu. Maka jelas, tafsiran Ibn Khaldun tentang ilmu saya cukup suka dan saya cukup faham. Dan saya cukup mengerti dan saya suka ambil pengertian daripada Ibn Khaldun ni berbanding dengan pengertian-pengertian oleh tokoh-tokoh lain seperti Naqib Al-Atas, Profesor Osman Bakar. Osman Bakar kata apa? Maksud ilmu iaitu kalimah Allah yang pengertiannya amat luas, hanya Allah saja mengetahui. So Ibn Khaldun jelas, dia kata ilmu itu sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, panca indera, pengalaman-pengalaman maupun dengan pertolongan wahyu. Jelas. Maka pengertian yang disampaikan oleh Ibn Khaldun itu lebih senang untuk kita fahami apa itu makna ilmu. Alright. So sebenarnya ilmu kan terbahagi kepada dua. Ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Fardu ain itu merujuk kepada ilmu akhirat. Ilmu fardu kifayah itu ilmu dunia. Tapi wajib bagi segolongan manusia umat Islam. Contoh ilmu perubatan, ilmu ekonomi. Maka wajib. Kalau tak ada sebahagian segelintir segolongan umat Islam yang menguasai ilmu dunia, ilmu fardu kifayah tadi, ilmu perubatan, ilmu astronomi, ilmu perbankan Islam, ilmu kemasyarakatan, maka kita berdosa. Maka kena ada di kalangan kita yang menguasai ilmu-ilmu fardu kifayah itu. So mengikut Imam Ghazali, ilmu ini dibagi pada dua juga, ilmu syar'iyah dan juga ilmu ghair syar'iyah. Ilmu syariah, ilmu akhirat tadilah, macam ilmu fardu ain, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Maka ilmu yang satu lagi pada pandangan Imam Ghazali, ilmu bukan syar'iyah, ghair syar'iyah. Dia bagi pada tiga. Itu ilmu yang terpuji, kena kuasai, kena belajar. Ilmu mahmudah, ilmu terpuji, iaitu perubatan ekonomi macam saya sebut tadi. Yang kedua, ilmu yang patut, yang bukan syar'iyah ni, yang patut dielakkan, iaitu ilmu sihir, tangkal, nujum, ramalan dan sebagainya. Dan yang terakhir, ilmu yang harus. Nak belajar pun boleh, tak belajar pun tak berdosa. Tapi kalau belajar, bagus. Iaitu ilmu seperti ilmu kesusasteraan. Tak nampak sangat kepentingannya, tapi kalau ada, baguslah. Ilmu sejarah dapat mengkaji tamadun, asal-usul kita. So, maka setakat itu dulu untuk topik yang pertama, falsafah ilmu, pengertian ilmu, konsep ilmu, pembahagian ilmu dan makna ilmu. So, saya rasa perkongsian ini dapat memberi sedikit gambaran kepada pelajar-pelajar program matrikulasi, terutama yang SEM 1 ini yang baru mendaftar, supaya faham konsep ilmu melalui topik yang pertama yang saya huraikan tadi. Kalau nak maklumat lanjut, boleh rujuk kepada portal college. Setiap orang ada ID kan, user ID kan, boleh masuk dan boleh tengok. Di situ ada nota-nota yang kita share tentang ilmu, falsafah ilmu. Semoga kita dapat top up ilmu kita, pengetahuan kita dengan kita explore dari sumber-sumber lain selain daripada kuliah ataupun tutorial yang saya sampaikan dalam video ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain topik, insya-Allah. Sekian, wassalam.